Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah binti Ramli. Bertemu kembali pada hari ini seperti yang dijanjikan. Kita akan berkongsi lagi dan mungkin lagi dan lagi insya-Allah. Tapi untuk malam ini kita akan berkongsi berkenaan dengan lafaz rujuk dan lafaz cerai dan lafaz rujuk dalam tempoh PKP. Perintah Kawalan Pergerakan ni, bagaimana solusinya? Okey. Kita tunggu tetamu jemputan kita yang juga peguam syar'i, iaitu Puan Raihan Mustafa, yang akan bersiaran tepat jam 8 malam nanti di page ini. Mohon rakan-rakan ataupun tuan-tuan, puan-puan yang melihat live ini boleh kongsikan di mana-mana media sosial anda yang boleh memungkinkan orang-orang di luar sana untuk menerima ilmu lah, tambah ilmu. Okey. Masuk dulu. Tajuk ni ramai yang bertanya sebenarnya, tajuk lafaz cerai musim KP ni. Sebabnya dalam tempoh yang kata terkurung lah kan. Jadi ramai yang nak menghubungi pihak mahkamah tak dapat. Jadi terbelenggulah masalah-masalah ni, dah tak tahu nak jalan keluar. Jadi kita cubalah berkongsi sedikit berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita, tuan-tuan dan puan, bagaimana cara untuk hadapi benda ni mungkin selepas PKP nanti. Okey. Okey, sekarang kita dah tepat pukul 8 malam dan tetamu jemputan kita Puan Raihan Mustafa Kamal juga telah berada di ruangan live dan kita bersedia kalau tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton siaran ini boleh kemukakan sebarang soalan jika ada, ataupun jika segan macam biasa boleh direct sahaja private messenger saya. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Raihan Mustafa Kamal, khabar? Alhamdulillah, Ustaz. Sihat Macam mana tempoh musim PKP ni? Puan dengar ke? Ya. Dengar. Okey, macam mana Puan musim tempoh PKP ni? Pergerakan yang terkawal dalam rumah ni. Alhamdulillah survive lah.
Alhamdulillah survive lah. Semua survive makanan semua mencukupi Alhamdulillah seadanya. Alhamdulillah seadanya. Alhamdulillah. Okey puan, kita sekarang seperti yang dijanjikan di dalam ruangan live ni, kita ada nak berkongsi sedikit berkenaan dengan lafaz cerai dan juga lafaz rujuk dalam musim PKP ni, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan ni. Jadi kalau mana-mana orang yang mungkin ingin melafazkan ataupun telah pun terlafaz dalam musim-musim kawalan ni lah, macam mana solusinya, itu yang kita nak minta sikit pandangan dan nasihat daripada Puan Raihan Mustafa Kamal untuk diketengahkan jawapan-jawapannya lah. Okey Puan, kita mulakan dahulu dengan mungkin boleh Puan terangkan sikit berkenaan dengan maksud perceraian ni dulu. Maksud penceraian dan maksud rujuk ni dulu dah. Silakan Puan. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Puan Daula menjemput saya untuk sesi malam ni. Okey, cuma tajuk ni memang di musim sebabnya ada perayaan yang dibuat dalam tempoh PKP ni kan. Macam mana? Jadi okey, so pertamanya kita tengok balik pada perayaan ni. Okay, penceraian ni dalam kata generalnya Puan Raihan Mustafa. Puan Raihan. Maaf, ada yang komen ni dia kata maaf Puan, suara Puan Raihan double. Okey, kejap stop kejap. Mungkin boleh jauhkan sikit apa-apa phone ataupun apa-apa yang lain. Okey, terima kasih kepada Tuan ke Puan ni Izwando yang memberi komen berkenaan dengan suara sounds. Memang ada masalah teknikal sikit. Sekejap Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh teruskan kongsikan terus live ini di ruangan media sosial tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya percaya tajuk ini terlalu hangat sekarang. Bukan sahaja tajuk ini boleh diaplikasikan oleh pihak-pihak yang memang sedang dalam masalah rumah tangga, tajuk ini juga mungkin boleh diberitahu dan disampaikan kepada rakan-rakan ataupun saudara mara yang mempunyai masalah seperti ini. Mungkin ada kita dengar-dengar daripada jiran ataupun kawan-kawan, suami saya dah lafazkan cerai ni, saya hubungi mahkamah tutup. Jadi saya tiada tempat untuk nak merujuk. Jadi sikit sebanyak perkongsian daripada kami lah. Jangan segan, teruskan bertanya, sama ada di ruangan komen ataupun di ruangan messenger. Lebih baik di ruangan komen lah supaya kita tak terlepas pandang. Kita boleh nampak terus seperti yang komen daripada Iswando. Okay, sekejap Okay, sebelum tu mungkin saya boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan riwayat Abu Hurairah berkenaan dengan tajuk ini juga, lafaz cerai, lafaz rujuk ni. Dia diriwayatkan oleh Abu Hurairah
bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud ada 3 perkara yang bila mana dibuat sungguh maka jadi sungguh, dan bila mana dibuat main-main juga akan jadi sungguh. Apa dia? Yang pertama nikah, yang kedua talak iaitu cerai, yang ketiga rujuk. Jadi bertepatanlah dengan situasi dan dengan tajuk yang akan dikongsikan pada malam ini, insya-Allah. Teruskan bersiaran, teruskan kongsi-kongsikan. Ada sebarang soalan terus sahaja direct untuk berkongsi, insya-Allah. Sekejap ya. Masih ada masalah lagi. Sebelum tu kita sembang dulu sikit. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan tontonan live saya ini berada dalam keadaan yang sihat walafiat serta diberikan kesihatan yang berpanjangan, emosi yang stabil, makanan, minuman yang mencukupi, okey, serta dihindari daripada apa-apa wabak ataupun penyakit yang mendadak. Okey, kerana kesihatan mahal, nilainya terlalu mahal. Dulu mungkin kita tak rasa benda tu mahal, tapi sekarang bila kita nak nampak seorang bahkan serentak 3 orang, 6 orang meninggal dalam waktu 1 hari tu, jadi kita boleh katakan kat sini kesihatan tu sangat mahal. Okey, bersama dengan ni ada soalan Syahmi Zaman, adakah rujuk perlukan persetujuan isteri? Suami boleh terus daftar rujuk di pejabat agama atau suami boleh terus daftar rujuk di pejabat agama tanpa pengetahuan isteri ke? Okey, untuk yang rujuk bukan istilah persetujuan isteri, dia macam ni. Kalau nak cerai, lafaz cerai, si suami nak lafaz cerai dalam keadaan tengah nak melafaz tu, agak-agak ada masa tak untuk dapatkan persetujuan isteri ni tadi? Betul, nampak tak? Kalau dalam keadaan macam tu, dah terlalu marah ataupun mungkin ada keadaan terpaksa, lafaz cerai, dah tak peduli dah. Bukan setakat tak peduli kat mana isteri dah, persetujuan pun dah tak sempat nak ambil dah, terus lafaz. Jadi perlu disahkan terlebih dahulu lafaz tu tadi di mahkamah. Okay, jadi sama juga dengan persetujuan isteri, lafaz rujuk ni tadi. Okey, apapun rujuk ni mungkin akan diterangkan oleh Puan Rahim Mustafa Kamal sekejap lagi. Rujuk ni dia perlukan kepada lafaz dahulu. Okey, dan si suami saya cadangkan yang sebaik-baiknya terus daftarkan, buat tuntutan untuk mengesahkan lafaz rujuk tu. Mengesahkan lafaz rujuk di mana? Di mahkamah syariah terlebih dahulu. Kalau di pejabat agama, dia lebih kepada untuk mendaftarkan, untuk dapatkan nak batalkan. Pejabat agama ni ikut negeri juga. Tujuan dia untuk mendaftarkan nikah, daftarkan cerai,
dan daftarkan rujuk. Nikah, cerai, rujuk. Formula dia NCR. Okey. Okey, kita dah Puan Raihan Mustafa dah di online sekarang. Okey. Okay, Assalamualaikum Puan. Okey ke? Unmute. Okey. Okay. Sorry. Okey. Suara masih double ke? Boleh respon sikit? Yang sedang melihat boleh respon sikit. Suara masih double ke? Okey, tak apa Puan. Boleh Puan teruskan Puan. Okay. Kita berhenti tadi. Kita berhenti di boleh Puan terangkan tentang apakah maksud perceraian dan maksud rujuk tu dahulu sebelum kita pergi lebih jauh dulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Raihan Mustafa Kamal. Okey, so menjawab soalan Puan Dawiyah tadi. Bergema lagi tak? Bergema. Okey, clear. Ada yang komen dah clear. Clear. Okey, teruskan Puan. So, perceraian ni kalau dalam bahasa dia adalah melepaskan atau merungkai ikatan. Kalau rujuk maksud dia kembali balik lah. Okey. Jadi dalam perceraian ni maksudnya kalau cerai kita melepas suami itu melepaskan isteri. Jadi dalam ikatan perkahwinan. Okey. Jadi kalau rujuk tu Okey. Suami rujuk pada isteri. Okey. Maksudnya untuk kembali balik menjalani kehidupan sebagai suami isteri yang biasa. Oh, okey. Maksudnya dia istilah rujuk ni dia boleh jadi kembali semula sebagai pasangan suami isteri lah. Apa syarat dia tu? Dia bukan boleh jadi, memang kembali. Apa syarat dia tu? Nak jadikan rujuk tu sah. Syarat dia. Biasanya kita akan tengok kepada lafaz. Lafaz suami. Contohnya dia kata saya rujuk awak. So? Dan dia boleh juga dengan perbuatan. Perbuatan ni maksudnya mereka ni menjalani maksudnya menjalankan hubungan kelamin macam bersama macam suami isteri macam biasa. Ni Puan, sekejap Puan. Kita ada 3 komen mengatakan suara Puan masih double dan bergema ni Puan. Okey, sekejap Okey, minta maaf banyak tengah-tengah hangat ni kan. Tiba-tiba pula. Biasa, itu perkara biasa. Semua tu ada hikmahnya. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, teruskan dengan soalan Syahmi Zaman. Boleh ke tidur bersama dikira sebagai rujuk? Okey. Boleh ke tidur bersama dikira sebagai rujuk? Okey, baik. Sebelum nak menjawab, saya bagi perumpamaan dulu. Kalau nak bercerai, macam mana orang tu boleh tahu, macam mana si isteri ni tadi boleh tahu yang si suami ni sedang ataupun telah menceraikan si isteri ni? Mesti melalui lafaz. Betul? Kalau yang bisu ke ada masalah yang lain berkenaan dengan suara, mungkin itu ada pengecualian dia. Tapi yang normal normal ni macam mana? Mesti melalui kewujudan lafaz tu sendiri.
Seperti contoh, abang ceraikan kau. Itu masih tengah dah gaduh dah, abang ceraikan kau dengan talak 1. Mesti ada lafaz untuk membuktikan kewujudan cerai itu tadi. Okey? Jadi, menjawab kepada soalan Cik Syahmi zaman ni, boleh ke tidur bersama dikira sebagai rujuk? Jadi, tidur bersama itu adalah perbuatan. Semata-mata perbuatan. Nampak? Macam mana kita nak jadikan dia tu betul-betul rujuk? Kena ada lafaz juga. Lafaz rujuk, mungkin sebagai contoh, ayang kita rujuk kembali, mesti kena ada rujuk, perkataan rujuk tu. Mesti ada, kalau tak perkataan rujuk pun, perkataan yang boleh kita nisbahkan sebagai rujuk. Mungkin orang tu dah biasa bercakap bahasa Inggeris ke, kan? Bahasa Inggeris yang Caca Marba ni lah. Jom kita together semula nak. Jom kita bersama semula sebagai pasangan suami isteri nak. Mesti kena ada lafaz. Barulah boleh diistilahkan sebagai rujuk. Okey, Puan Raihan Mustafa Kamal sedang ada di talian. Nanti minta komen ya. Sama ada suara dah okey ke belum. Okey, Assalamualaikum Puan. Okey. Hello. Hello, okey. Macam bergema pula. Cuba tak payah pakai earphone je. Boleh tak? Boleh kot jap. Just cabut je punya USB ke apa. Tak perlu. Macam saya sekarang ni free je, tak pakai tu. Sekejap ada je. Ada hikmah. InsyaAllah. Teruskan bertanya soalan, mungkin kita terus boleh jawab. Tapi kalau tak sempat nak tanya soalan pun tak ada masalah. Esok saya sendiri akan bersiaran secara live di page ini juga untuk menjawab sebarang soalan berkaitan dengan masalah perundangan syariah, insyaAllah. Hello, boleh setengah ni tak? Kejap. Dengar. Hello. Tak dengar bergema. Boleh komen ke siapa yang sedang melihat, ada gema suara lagi ke? Minta maaf ya, live. Tak apa. Okey. Tak apa, teruskan je Puan. Mungkin nanti tunggu dia orang. Okey. Bergema je. Bergema. Ada yang komen lagi bergema. Lagi bergema. Ataupun tak perlu pakai lah. Boleh tak? Tak perlu pakai. Tak payah cakap ni, macam mana cakap? Masih double. Double macam mana? Ada yang komen ni masih double katanya bergema. Tak perlu sambung lah earphone tu, tak perlu. Kerosak je ni lah. Gema je ni. Tak tahulah, tapi boleh tak kalau macam buat macam saya je, tak perlu pakai apa-apa, free je. Okey, gema lagi tak? Gema. Sekarang? Dekat saya sebenarnya daripada awal tadi okey. Hello? Dekat saya daripada awal okey. Kita tunggu daripada komen. Hello? Gema lagi? Hello, masih gema ke? Boleh respon?
Gema. Ada yang komen gema juga. Offkan tu saya cakap je lah. Betul. Offkan je, tak perlu pakai apa-apa. Okey, kejap. Ni ada ramai 3-4 orang ni bagi tahu ya masih double, suara berulang, gema. Apa lagi? Masih double. Nak off ke? Okey, sampai sekarang. Hello? Hello. Okey. Minta audiens respon sikit. Suara macam mana? Puan Raihan boleh terus cakap. Kat mana tadi? Kita Gema ni. dah okey. Okey, boleh teruskan. Dah okey. Dah ada yang komen okey. Okey. Jadi bila soalan dia apa? Kita maksud perceraian dan maksud rujuk. Baru masuk ni. Okey. Tu dah tadi. Itu dah. Jenis lafaz rujuk. Ke lafaz cerai? Jenis lafaz perceraian dulu. Silap. So lafaz cerai ni. Satu lafaz sore. Okey. Yang kedua dia nanya. Okey. Tidak jelas ataupun dengan Okey. contoh yang jelas yang korek. Okey. Contohnya aku ceraikan kau. Okey. Ceraikan kau dengan talak. Okey. Lepaskan kau dengan talak satu. Lepaskan. Okey. Aku talakkan kau dengan talak satu. Okey. Okey. Lagi? Lepas tu kalau Yang itu kinayah, kalau yang sore. kalau kinayah ni, Kalau yang kinayah? dalam musim PKP ni, Okey. okay, dia kata walaupun kita serumah, hidup kita asing-asing je lah. Okey, walaupun Contohlah. kita serumah, hidup kita asing-asing sajalah. Contoh, lepas Okey. tu contoh lagi macam awak balik je lah rumah, baik dia awak. Minta maaf sekali lagi Puan Raihan. Ada 3 orang lagi duduk komen. Masih double. Macam mana ya? Sekejap, Kalau yang macam tadi, macam tadi tu tak guna kan? Siap. Okey, sekejap Masih lagi ada masalah. Itu biasa. Sebab kita mengguna perantara kan. Dia tak secara berdepan, perantara. Jadi sudah pastilah tetap ada masalah teknikal yang mengganggu. InsyaAllah. Semuanya ada hikmah. Tapi jangan risau. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah yang sedang menonton, boleh sahaja bertanya soalan terus pada saya. Okey, ni ada soalan daripada Sapika Mansur yang bertanya, lafaz rujuk tu perlu ada saksi yang menyaksikan ke? Okey, soalan ni dia umum. Dia boleh jadi tak perlu, boleh jadi perlu. Dia tengok kepada keadaan. Katakanlah suami ni, seorang lelaki ni dia ada ego dia. Okey, dia dah cerai, dia dah lafaz cerai, mungkin dia dah tersilap langkah dekat situ. Jadi atas dasar segan dan malu dengan orang-orang keliling, mungkin akan bercakap secara bisik-bisik je dengan isteri. Biasa kita dengar macam tu. Ataupun ada juga yang kalau kita tengok dekat drama-drama sangat, dia ada dia boleh teruskan
Dia boleh dia nak lafazkan rujuk tu dengan bersaksikan orang lain. Dia minta saksi untuk mendengar sama-sama untuk mentakkidkan. Tu boleh jadi juga. Okey, kita Puan Raihan sedang di talian. Okey Puan, macam mana? Dengar tak? Okey, yang lain boleh tolong respon sama ada suara Puan Raihan dengar atau tidak. Tak apa Puan boleh terus jawab. Rasa better kot ni. Bergema juga. Kita kat mana tadi Puan? Dekat lafaz kinayah kan? Lafaz kinayah. Macam mana bentuk lafaz kinayah tu Puan? Ulang balik. Okay, contohnya lafaz kinayah aku balik buah. Okey, baliklah kamu ke rumah Ibu bapa kamu. ibu bapa kamu. Okey, So, tapi dalam musim PKP ni tak boleh. Macam mana? So dia ada persoalan lah kan? Okey. Nanti tak suruh balik tu kenapa? Okey, itu contohnya kinayah ya. Betul. Jadi bila lafaz sore lafaz kinayah. Okey, sekejap. Cop, Puan. Ada yang cadangkan. Mungkin Puan Raihan kena off speaker, on mikrofon sahaja. Banyak cabarannya kita online ni. Banyak cabarannya. Mungkin akan ada episod kedua berkenaan tajuk yang sama. Seperti tajuk yang semalam, tajuk hakam, ada yang ramai minta untuk buat episod yang kedua. Sebab masih lagi nak tahu penjelasan yang detail. Ini silap-silap tajuk ni juga akan ada permintaan untuk episod kedua pula nanti. Tambah-tambah masalah dia. Itulah, sorry dah. Tak apa, biasa. Okey, so So, bila dah adalah off speaker dah. Off speaker. Maknanya tak payah pakai speaker lah. Okey, kita teruskan. Ada soalan lagi? Mungkin sambil-sambil tu saya boleh tolong jawabkan terus sementara Puan Raihan membaiki masalah-masalah teknikal yang ada ni. Okey, suka saya kongsikan sekali lagi berkenaan dengan riwayat Abu Hurairah dan bahawasanya Nabi SAW bersabda yang bermaksud tiga perkara yang apabila dibuat sungguh dia akan jadi sungguh, dan apabila dibuat main-main juga akan jadi sungguh. Apa dia? Pertama, nikah. Kedua, cerai iaitu talak. Yang ketiga, rujuk. Nabi Muhammad SAW pun dah bersabda macam tu dah. Okey. Jadi tak boleh ada istilah main-main. Banyak yang kita terima. Ada ugutan pun ada. Ugutan tu dah cerita lain dah. Kan? Contoh macam kalau yang langkah keluar untuk pergi kerja, cerai, jatuhlah talak satu. Ada juga ugut macam tu, tapi itu tajuk taklik, lafaz taklik tu kita akan kongsikan di ruangan live
akan datang, sebab ada juga permintaan untuk dikongsikan berkenaan dengan lafaz ta'liq ni. InsyaAllah kita akan kongsikan. Tapi suka saya nak bagi tahu bila mana dah ada sahaja apa-apa lafaz, saya mohon sangat untuk terus buatkan pengesahan dulu, baik nikah, baik talak, baik rujuk, kita perlu sahkan dahulu. Okey, sebab kita tak tahu. Kita jangan sembang-sembang di kedai kopi. Sekarang dah tak ada kedai kopi dah. Kita macam old town lah, old town cafe kan. Mungkin sekarang ni dah macam apa, rare orang kata, bincang-bincang kat situ ataupun grup WhatsApp. Sah ke tak ya? Sah ke tak lebih kurang macam tu. Suami ada tanya berkenaan dengan ada lafaz sah tak jadi saya sendiri sebagai seorang peguam pun tak boleh nak sahkan perkara itu sama ada sah atau tidak. Kita kena buat tuntutan pengesahan dahulu di mahkamah, kerana hanya hakim mahkamah syariah sahaja yang berbidang kuasa untuk mengesahkan apa-apa lafaz, sama ada lafaz cerai ataupun lafaz rujuk. Okey, kalau yang ada terujuk kepada mana-mana ustaz, mohon kena mahkamah dahulu. Jangan kata saya tak rujuk, saya tak buat pengesahan di mahkamah kerana ada ustaz yang kata tak sah, kami masih lagi suami isteri. Jangan, melainkan kalau ustaz tu dia hakim yang take over kes tuan-tuan puan-puan. Okey, Puan Raihan Mustafa Kamal sedang di talian. Okey. Okey, Assalamualaikum puan. Salam, dengar tak? Okey dah. Lama tak? Hello, teruskan. Soalan lain lah. Okey, masih dengan soalan kinayah ni puan. Sebab bermacam lafaz kinayah ni bermacam-macam pesen. Sekarang ni orang dah tak nak guna perkataan talak dah, tak nak guna perkataan cerai dah. Dia macam rare sikit musim-musim sekarang ni. Mungkin dia orang terlebih kreatif ataupun buat bahasa isyarat saja. You apa maksud dia tu? Mungkin boleh juga puan terangkan. Macam tadi puan agak kalau kata hadis tadi tu perkara yang tak boleh buat hukuman, benda tu salah satu adalah salah. Okey, tapi bila lafaz kita mahkamah akan melihat suami lafaz cerai tersebut. Saya tak nak dekat kamu. Dia boleh jadi banyak maksud. Kan? Walaupun mungkin Islam tak nak lah kan, dah memang Betul. Okey, itu lebih kurang pada kinayah Okey, maknanya itu bentuk-bentuk lafaz cerai lah. Lepas tu satu lagi lupa. Contoh ni kan macam Ya, betul. Okey. SMS kan? Walaupun ditulis aku ceraikan kau dengan lafaz tapi mahkamah lafaz tersebut masih lagi tidak. Okey, lafaz melalui SMS perlu pada pengesahan untuk tengok niat walaupun itu talakkan kau. Okey, perlu kepada pengesahan walaupun dah jelas aku ceraikan kau. Okey. Jadinya selain daripada dua jenis lafaz,
Okey, jadinya selain daripada dua jenis lafaz tadi, soreh dan kinayah, boleh ke penceraian berlaku juga selain daripada dua cara cerai yang di atas? Lafaz tu antaranya dan sebenarnya ada banyak lagi bentuk pembubaran. Okey. Selain daripada lafaz talak Antaranya SMS tadilah kan? lafaz talak tadi, Facebook pun boleh jadi juga kan? Sebab sekarang ni teknologi yang tinggi dia boleh jadi. Cumanya tengok sama ada dia kinayah ke ataupun dia adalah Okey puan. Okey, itu berkenaan dengan kinayah Jadi soalan seterusnya, siapa yang boleh tentukan berlaku atau tidak berlakunya sesuatu perceraian ni puan? Boleh puan jelaskan? okey, bila berlakunya lepas dua mahkamah ni. Lagi dalam musim PKP ni. Okey, apa yang kena buat bukan kita yang boleh sah sama ada tak. Kita mahkamah sahaja yang boleh sama ada lepas tu jatuh. Okey, mahkamah mana tu puan? Mahkamah okey. Mahkamah apa? Tak jelas. Mahkamah rendah syariah. Syariah. Okey, bukan mahkamah civil, bukan mahkamah lain Jadi kalau dalam bidang kuasa Okey, yang berbidang kuasa adalah mahkamah rendah. Okey, baik. Tapi kalau dalam tempoh PKP ni macam mana pula puan? Jadi kita nak mahkamah tak buka sekarang. Itu yang jadi masalah. Jadi apa tu? Macam mana tu? Okey, jadi saya rasa first sekali kena kontak pejabat agama ataupun dengan peguam lah untuk mendapatkan khidmat nasihat. Okey, and then kita akan tengok apa fakta kes dan sebagainya. Putus balik suara. Ulang balik puan. Okey, ulang. Kalau dah terlafaz ni dalam musim PKP ni macam mana nak buat? Okey, pertamanya bertenang lah. Bertenang lah. Okey, betul. Contohnya lafaz itu adalah talak satu. Okey, kita kena memang kita kena sahkan dekat mahkamah. Tapi sekarang mahkamah tengah tutup kan. Okey, jadi kita kena pejabat agama ataupun untuk dan biasanya kita akan advise kalau masyarakat dan macam tak rela ke apa kan untuk kembali balik. Dalam tempoh tarikh tu kembali balik. Nanti bila dia masih putus lah puan, suara puan. Nanti bila kena alert tarikh maksudnya tarikh bila
mungkin ada fakta-fakta yang berlaku dan kena observe waktu. okay? Jadi dalam tempoh fikir kita lama lagi baik, then kita dah boleh lah pakai konten habis Kita boleh lah pakai konten habis kalau let's say panjang lagi jadi tarik-tarik ni kena alert lah. Jadi tarik-tarik ni kena alert lah. Jadi Okey. balik kita nafas Kita dapat susun. dah tak nak tiga tu. Tak boleh dah bersama lepas tu. Tak boleh dah bersama lepas tu. Kena tengok jugalah berapa jumlah talak yang dilafazkan lah ya. Betul. Jadi benda-benda ni kita kena fakta-fakta ni. Betul. Jadi benda-benda ni kita kena fakta-fakta ni. Alert. Contohnya waktu dia lafazkan cerai tu, Contohnya waktu dia lapaskan cerai tu, isteri ni tengah period tak? Isteri ni tengah period tak? Okey. Sebab dia akan menentukan Sebab dia akan menentukan walaupun kita tak dapat nak sahkan lagi. walaupun kita tak dapat nak sahkan lagi kalau berlaku rujuk dalam tempoh kalau tu, berlaku rujuk dalam tempoh tu, kita dah dapat kita ada kita fakta kita ada fakta antara dalam keadaan yang selamat lah. keadaan yang selamat lah. Macam tu. Ni lepas habis Lepas habis filekan dekat mahkamah. filekan dekat mahkamah. Okey. Maknanya siapa yang perlu sahkan ni puan? Siapa yang perlu buat tuntutan dulu maksudnya? Siapa? Nak macho laki lah kan? Nak macho laki lah kan? Nak macho lelaki Jadi kalau isteri yang buat maknanya suami tak macho lah. Okey, tak adalah maksud Tak adalah maksud saya mana dapatkan dapatkan Okey, jadi soalan seterusnya, apa tindakan yang boleh diambil ataupun yang perlu diambil bagi pasangan suami isteri yang bercerai di luar mahkamah, iaitu di luar mahkamah tu contoh macam dalam musim PKP ni lah, mahkamah tak buka, dia selafaz kat dalam bilik, lafaz kat dalam rumah. Jadi apa yang perlu pasangan-pasangan ni buat? Macam saya cakap tadi, kena alert tarik-tarik Macam saya cakap tadi, kena alert tarik-tarik fakta. apa yang berlaku, ada saksi tak dan sebagainya kan. Apa yang berlaku, ada saksi tak dan sebagainya kan. Fakta-fakta ni yang akan bantu untuk filekan pengesahan pengesahan lah nanti. Okey, bagaimana pula kalau masing-masing dah bersetuju, maknanya ada apa-apa persetujuan lah di antara suami dan isteri yang dah ada terlafaz cerai ni tadi, bersetuju dengan terma-terma, mungkin setuju nak bercerai dan mungkin ada juga persetujuan lain berkenaan dengan nafkah contohnya. Macam mana pula nak buat tu terhadap persetujuan tu tadi? Biasanya dekat mahkamah Dekat mahkamah untuk pengesahan lafaz cerai, kalau lafaz cerai, kalau kita ada mahkamah akan tanya ada tak hak-hak lain, ada tak hak-hak lain dan mahkamah akan rekokan. dan mahkamah akan rekokan. Kita kena pihak confirm Pihak pengesahan lafaz cerai ni, lepas tu baru boleh filekan lepas tu baru boleh filekan hak-hak cerai isteri lah. Contohnya lah. macam Contohnya macam nafkah tunggak, nafkah tunggak, hak-hak ni hanya akan timbul hak-hak hanya akan timbul perceraian. selepas perceraian. Okey. Okey, maknanya masih boleh dibuat persetujuan lah dulu kan. Okay, Orang kata lebih baik hitam putih lah. kita kalau boleh nak selesai, kan? Jadi sebab kita nakkan hak tu, tujuan tu,
Ini memang hak kita. Memang hak kita. Bukannya halalan itu, halalan itu ada tidak. Tapi dia dibuat, kita buat Okey, kalau macam bila dah berlaku je lafaz cerai dalam musim PKP yang kita tak boleh nak rujuk dengan mahkamah terus ni, macam mana kalau adanya rujuk, dah lafaz, lepas tu masing-masing nak rujuk dalam tempoh yang singkat ni juga. Mungkin kita pernah ada dengar orang yang dia lafaz je cerai, tak berapa minit lepas tu dia lafaz rujuk. Jadi macam mana kondisi dia tu? Dia tak ada masalah. Apa syarat rujuk contohnya kalau ada, boleh puan kongsikan? Dia kalau kata lepas lafaz cerai nak rujuk, boleh dengan syarat. Dia kalau kata lepas lafaz cerai nak rujuk, boleh dengan syarat lafaz talak tu talak raj'i. Boleh dirujuk. Contoh dia kata talak 1. Itu first time dia buat. Jadi baru jatuh talak 1 kan. Jadi dia ada 2 lagi kuasa talak. Lafaz talak tu talak raj'i. Dia rujuk. Contoh dia kata talak 1. Itu first time dia buat. Jadi baru jatuh talak 1 kan. Jadi dia ada 2 lagi kuasa talak. So 2 lagi talak. Jadi bila 2 lagi talak ni dalam tempoh edah yang first yang dilafazkan dengan yang kedua dia tak cakap lagi. Puan masih di talian ke? Ya, masih lagi. Dua lagi talak. Jadi bila 2 lagi talak ni dalam tempoh edah yang first dan dilafazkan dengan yang kedua dia tak cakap lagi ni. Ya, masih lagi. Putus-putus. Saya rasa puan kena ke depan sikit. Dia dapat macam clear. Okey. Okey. Boleh Boleh. Hello? Okey puan. Hello? Okey. Boleh? Okey. Hello? Hello. Okey, ada soalan yang bertanya. Okey, rujuk ni hak suami kan? Jadi boleh ke suami terus daftar rujuk di pejabat agama tanpa sahkan rujuk di mahkamah? Boleh puan kongsikan jawapan puan? Okey, macam ni. Kalau dalam enactment Macam ni. Kalau dalam enactment undang-undang rujuk tu mesti didaftarkan. Dan dia mesti Rujuk tu dibuat, mesti didaftarkan. dan dia mesti dibuat. Okey. Jadi dalam tempoh edah tu dia ada rujuk. Jadi dalam tempoh edah tu dia ada rujuk. Tapi sahkan dululah yang pengesahan cerai. yang pengesahan cerai yang dekat mahkamah. Okey. Kalau Macam mana pun kena sahkan dulu. betul. Okey, jadi kalau dia kata Jadi kalau dia kata cerai dia cerai dia dia rujuk. buat pengesahan cerai dekat mahkamah. Puan Raihan ada komen daripada Tuan Syazril Ibnu Mustafa, dia kata suara jadi double. Saya rasa kita kena buat live yang kedua di bawah tajuk yang sama. Saya rasa kita kena live lagi sekali di bawah tajuk yang sama juga sebab banyak saya baru baca. Double, suara double, sound double, bergema. Okey. Boleh puan kita kongsikan sekali lagi puan tajuk yang sama nanti? Boleh? Okey. Jadi kita pun tak sangkalah benda ni boleh jadi itu, tapi itu biasa. Inilah kekurangan
bila kita berkongsi apa-apa ilmu melalui orang tengah, orang kata kan, orang tengah ni inilah dia online ni okey, memang akan jadi, memang ini perkara biasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton, saya percaya benda ni perlu di ulang semula. Mungkin kita boleh jadikan apa yang berlaku hari ni, masalah teknikal tu mungkin kita boleh repair semula, penambahbaikan semula insya-Allah. Sebab ada yang tanya lagi ni, ada yang banyak tanya sound ni, sound tak dengar, Puan Raihan punya suara tak dengar. Jadi mungkin satu kepuasan untuk mendengar, ada harapan untuk tahu jawapan-jawapan tu tak sampai. Okey, jadi Puan Raihan masih di talian ke? Okey, jadinya mungkin kita akan ke udara akan datang. Okey puan. Masing-masing ni bagi ikon sedih lah ni nak dengar lagi. Tapi insya-Allah kita janji kita akan live semula di tarikh yang akan kita kongsikan, tarikh yang lain di bawah tajuk yang sama insya-Allah. Okey Puan Raihan, terima kasih banyak puan sudi bersama. Tak apa, itu biasa. Okey, nanti kita akan ke udara sekali lagi insya-Allah. Terima kasih banyak puan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah sikit sebanyak perkongsian, dan saya percaya tak jelas sangat ya. Saya sendiri pun ada yang kejap dengar, kejap tak dengar, putus-putus suara Puan Raihan tadi. Tapi tajuk ni memang hangat, sangat-sangat hangat. Musim-musim PKP ni semua pergerakan terhad kan. Jadi sikit sebanyak memberi kesan emosi kepada pihak-pihak. Mungkin ada yang terlafaz, lepas tu tak tahu nak rujuk kat siapa, ataupun tengah pendam, hei nak lafaz PKP pula kan, macam mana ni, apa nak buat. Lepas tu dah terlafaz, tak tahu nak buat macam mana pula. Orang ni pula dah 2 kali lafaz dah cerai, mahkamah dah sah kan, jatuh talak 2. Macam mana kalau terlafaz lagi, masih boleh rujuk lagi ke? Semua tu timbulkan persoalan, di minda masing-masing pihak. Sebab kita tak nak dianggap kita bahasa kasarnya berzina lah. Kita tak nak. Sebab tu perlunya kita mengesahkan setiap apa lafaz yang kita rasa tak sure. Dia akan ada satu perasaan Allah jentik dekat hati tu sebenarnya. Bila kita buat sesuatu perkara yang salah dari segi hukum syarak, memang Allah akan jentikkan satu perasaan sebersalah. Dia start daripada buat salah sehinggalah mengaku kesalahan tu. Memang hidup dia memang akan jadi sebersalah. Itu memang yakin. Siang mungkin dia boleh jadi orang biasa, yang penuh gelak ketawa, penuh senyum, buat macam biasa sebab dia bekerja. Waktu malam nanti, time dia nak tidur, dia akan muhasabah diri dia. Masa tu segala benda yang dia dah buat salah tadi tu dah mengganggu fikiran dia. Jadi sebagai contoh yang tadi lafaz tu lah, mungkin si suami pernah bagi tahu pada kawan-kawan yang dia dah pun ceraikan suami, dah ceraikan isteri. Manalah tahu tengah nak mengaku single kan, saya dah tak ada isteri dah, saya dah ceraikan isteri saya dah. You jangan risau. Okey, itu semua tu perlu disahkan. Jangan pandai-pandai. Kalau tuan-tuan perempuan nak rujuk, mungkin boleh rujuk dalam page saya juga. Saya ada kongsikan video di bawah tajuk jangan pandai-pandai.
lafaz rujuk dan lafaz syarai. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada yang masih setia dan juga kepada yang mungkin akan menonton video ini pada bila-bila masa nanti. Saya ucapkan terima kasih. Teruskan support page ini untuk saya kongsikan pelbagai lagi masalah-masalah yang meruntung jiwa ni lah. Dia bukan sikit-sikit masalah syariah ni, banyak. Okey, cumanya kita akan kongsikan. Dan esok insya-Allah jam 2 petang boleh tinggalkan sebarang soalan pada saya dan saya akan jawab esok insya-Allah. Okey tuan-puan, saya undur diri dulu. Okey, semoga sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat. Dan just stay at home, kita jaga kita, hashtag kita jaga kita, hapuskan COVID-19. Okey, semoga kita bebas daripada segala wabak yang menghancurkan dunia. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.